Malaysia hari ini, Isnin 24 Januari, menjawab kemusykilan anda mengenai dos penggalak. Apakah kesannya terhadap masalah kesihatan? Bersama pereka fashion, Calvin Tu berkongsi koleksi baju tahun baru Cina. Juga, mari berdiri dan berzumba. Semua ini dan banyak lagi di MHI. Assalamualaikum semua. Selamat kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Sudahkah anda berzumba pada pagi ini? Sudahlah. Tadi kita bersama dengan mereka juga kan? Sudah tengok. Buka-buka MHI tengok terus berzumba. Yeah. Saya sekarang macam episod kali ini macam sihat sikit lah. Dah lama. Semua saya dah lama. Betul. Saya dah lama tak exercise selama pagi dan sebagainya. Makan pagi, ya. Tak apalah, itu mungkin antara inspirasi dan mungkin boleh membangkitkan semangat untuk kita kembali melaksanakan azam tahun baru. Mesti ramai yang nak hidup sihat kembali kan. Dan itu akan kami bawakan berzumba bersama kita. Tapi kita nak buka siaran pada pagi ini di Malaysia ini dengan menyapa anda semua. Apa khabar? Semoga berada dalam keadaan yang baik, sihat dan juga sejahtera dan terus menyaksikan kami di Malaysia hari ini pada pagi ini. Okey? Pastinya Sabtu Ahad kan kalian dah berjalan, dah buat aktiviti bersama keluarga dan sebagainya. Pastikan juga hari Isnin ni kita mulakan hari dengan semangat yang baru untuk menjalankan rutin kita dan juga tugasan. Hari Isnin ni sangat mencabar kadang-kadang kan. Betul. Baik, Syah, kita nak kongsikan apa yang menarik hari ini berkenaan dengan dos penggalak atau booster. Sekarang ni kan kita sedang diberikan semangat untuk mengambil dos penggalak. Ada yang masih lagi takut, masih lagi risau, bimbang. Apatah lagi mereka yang mempunyai sejarah sakit-sakit yang lain kan. Jadi kalau ambil booster ni nanti kan akan trigger penyakit-penyakit yang lain. Dan kefahaman mengenai dos penggalak ini akan kita cuba sampaikan bersama dengan seorang tetamu yang memang berwibawa lah untuk bercerita berkenaan dengan perkara ini, dan itu akan kami berikan dari masa ke semasa. Dan sekarang kita nak kongsikan berkenaan dengan beberapa perkara di sepanjang hujung minggu ini memang tular mendapat perhatian ramai. Ini yang pertamanya berkenaan dengan keadaan terkini bekas Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan itu yang saya nak beritahu jugalah berkenaan dengan jangan percaya kabar angin mengenai Tun M. Dan ini menurut Data Paduka Marina Mahathir mengatakan bahawa orang ramai diharap tidak mengendahkan kabar angin mengenai keadaan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang disebarkan oleh sumber bukan zahir. Yang paling mudah, termasuklah kita semua pun, kita hanya menanti dan menunggu perkabaran rasmi sahaja daripada beliau dan juga keluarga, dan kita tak payahlah, tak perlu nak tengok mana-mana sumber yang lain yang tidak sahih lah kan. Dan pada hari Sabtu yang lalu kan pastinya itu perkabaran yang menggusarkan kita semua seluruh rakyat Malaysia apabila mantan Perdana Menteri dikabarkan dalam keadaan yang tidak baik berada di IJN, dan
rakan-rakan media kita juga yang lain berkampung di IJN untuk memberikan perkembangan dari semasa ke semasa. Jadi apapun ini antara perkabaran yang melegakan juga apabila ahli keluarga mantan Perdana Menteri sendiri memberitahu tak apa, insya-Allah Tun masih lagi dalam keadaan yang baik dan kita doakan sebenarnya agar kesihatan Tun kembali pulih seperti sedia kala, insya-Allah. Ya, dan ini juga ialah banyak hati yang memamparkan berkenaan dengan bukan saja rakyat Malaysia, rakyat di luar negara, termasuklah pemimpin-pemimpin negara juga mendoakan kesembuhan Tun M. Ini termasuklah semua menteri-menteri kabinet juga turut menzahirkan rasa untuk inilah kita menzahirkan kesembuhan buat Tun Dr. Mahathir, dan kabarnya ada yang dah pun berinteraksi dengan Tun dan ada perkembangan positif lah seperti yang kita semua harapkan. Kita doakan saja, okey? Doakan yang terbaik. Moga-moga ada Tun berada dalam keadaan yang pulih sebelum seperti ini kan, kesembuhannya itu. Baik, lepas tu kita nak kongsikan ini berkenaan dengan kerajaan beri jaminan tiada lagi PKP sekatan balik beraya. Jadi ini hujung bulan ni nak raya Cina. Lepas tu kita pula nak Ramadan, nak beraya. Sampaikan ada di kalangan mereka ni pelajar-pelajar, tengok tak yang viral tu, mereka sanggup pergi kelas pakai baju Melayu sebab takut. Ya, betul. Kalau ada PKP dia tak boleh balik kampung macam mana? Betul. Itu dengan bersampin semua kan. Jadi ini telah diberikan jaminan bahawa nanti insya-Allah tiada sekatan untuk pulang ke kampung bagi sambutan Aidilfitri tahun ini seperti didakwa pihak tertentu. Cumanya Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri berkata sektor ekonomi dan sosial serta pergerakan merentas negeri sudah dibenarkan kembali seperti biasa, dan jika kes meningkat di sesuatu kawasan, maka Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD secara bersasar akan dilakukan di kawasan terbabit sahaja. Ya, betul. Dan itu yang juga turut zahirkan sebagai langkah ataupun janji yang begitu awal lah, sebab ramai sekali yang dah mendesak sebenarnya. Kan sebelum ni kedengaran juga berkaitan dengan kenapa perlunya dos penggalak, kenapa perlu dibuat dari sekarang. Dan ini mungkin antara langkah dan juga jalan lah bagi kita tengok supaya tiada apa-apa lagi yang perlu kita hadapi. Dan itu akan kami bawakan berkenaan dengan dos penggalak ini. Kenapa perlu ada dos penggalak COVID-19? Kenapa ianya sangat disarankan kepada semua orang untuk ambil dengan cepat dan juga mematuhi temujanji yang telah pun diberikan. Ada 4 sebab yang diberikan di sini, iaitu pastikan imuniti yang diperolehi kekal pada tahap optimum. Tahap imuniti terhadap jangkitan varian Omicron dapat ditingkatkan sehingga 70% berbanding individu yang tidak menerima dos penggalak. Dan setakat 20 Januari baru 43.7% yang mendapatkan dos penggalak. Maknanya kalau boleh mereka nak menjangkau hingga 60% untuk akhir bulan ini. Jadi kepada mereka yang belum mendapatkan dos penggalak, dapatkan. Semoga kita dapat berhari raya dengan keadaan yang selamat. Masih lagi menjaga SOP kita. Baik, kita nak berehat seketika. Kita nak saksikan dulu kan? Betul. Kita nak berehat seketika. Selepas ini baru kita akan bawakan kepada anda berkenaan dengan pemahaman berkaitan dengan dos penggalak. Hanya di Malaysia hari ini. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Hanif, kita nak teruskan perbincangan berkenaan dengan dos penggalak. Adakah benar dos penggalak ini boleh memberikan kesan kepada kesihatan? Ya, betul. Dan ada juga persoalan berkaitan dengan mereka yang dah memang sedia ada penyakit. Mungkin risau dengan implikasi daripada dos penggalak itu. Untuk itu, pemahaman yang lebih lanjut kami bawakan ke studio Dr. Muhammad Fadli Kari, pakar perubatan kesihatan awam dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Rasa macam nak menjawab tak persoalan yang kami bawakan tadi berkenaan dengan dos penggalak tu. Bagaimana pemahaman awalnya Doktor? Dos penggalak dan juga implikasi terhadap kesihatan. It's about time lah actually kita kena ambil dos penggalak ni, sebab kalau nak bandingkan dengan negara-negara lain, kita ketinggalan sebenarnya. Kalau kita letak UK misalnya, UK dah memberikan lebih daripada 30 juta dos penggalak dan diorang pun nak on the way, tak perlu pakai mask, tak ada restriction. Kita ke arah tu sebenarnya. Dan sebab tu sangat-sangat perlunya dos penggalak. Lagi-lagi sebenarnya kenapa kita kena ambil dos penggalak ni, sebab kita tahu daripada bukti-bukti kajian ditunjukkan lepas 6 bulan imuniti terhadap COVID-19 itu sendiri semakin menurun. Imuniti yang dihasilkan daripada vaksin dos primer, dos pertama dan dos kedua. Kemudian datang pula apa yang kita panggil sebagai varian Omicron. Varian Omicron ni dia punya, yang kita risaukan adalah dia punya mutasi.
Apabila kita cakap varian, kita cakap pasal mutasi. Dia lagi banyak mutasi berbanding dengan varian-varian sebelum ni, Delta varian misalnya. Yang kita risaukan, mutasi yang ada pada varian Omicron ni, dia lebih mudah menular daripada Delta varian. Delta varian dah lebih menular lebih 2 kali ganda, Omicron ni lebih 3 kali ganda. Australia, UK yang dah ada varian Omicron, kita nampak kes dia shoot up banyak tiba-tiba. Sebab tu kita perlukan dos penggalak ni supaya dia boleh boost balik imuniti terhadap COVID-19 itu sendiri. Baik. Sebelum saya nak tanya soalan kepada doktor, mungkin juga kita kalau misalnya kalian ada soalan-soalan kan nak tanya kepada doktor, boleh titipkan di FB MHI kita, nanti boleh bacakan juga kan. Sebab pastinya ini antara topik yang banyak soalan. Doktor bersedia? InsyaAllah. Baik. Bila kita cakap pasal dos penggalak ini, ada juga di antara rakan-rakan saya sekelilingnya kata macam, kenapa tak ambil? Takut. Berbanding sebab mula kata 2 dah cukup. Okey, 2 dah cukup. Tiba-tiba ada penggalak. Bila penggalak ni banyak pula respon daripada orang ramai bahawa lepas kena yang ketiga ni lagi teruk, lagi kuat. Lagi kuat dia punya kesannya kepada kesihatan. Dan kemudian tu ada pula daripada tak ada penyakit, tiba-tiba lepas daripada booster tu ada pula penyakit-penyakit lain yang trigger. Jadi bagaimana doktor bila berhadapan dengan stigma-stigma yang begini? Inilah dia tanggapan ni berlaku disebabkan beberapa banyak perkara lah. Tapi kita stick to the facts lah. Okay, pertama sekali kita kena tengok betapa berapakah kadar side effect yang disebabkan oleh dos penggalak ini berbanding dengan dos pertama dan dos kedua. Setakat ni kita dah bagi lebih daripada 10 juta dos penggalak. Okey. Pada waktu ini, yang kes side effect yang dilaporkan, kita boleh laporkan setiap kali kalau kita ambil dos penggalak, semua pesakit, semua orang boleh laporkan side effect dia. Daripada sebesar-besar allergic reaction yang besar tu sampai tak boleh bernafas semua tu, sehinggalah macam ruam ke ataupun sakit tangan kita boleh laporkan. Kita boleh laporkan sama ada melalui MySejahtera ataupun melalui KKM sendiri. Setakat ini kita dah terima lebih kurang dalam 25 ke 30 ribu laporan daripada side effect. Laporan daripada side effect ini yang betul-betul severe adalah dalam lebih kurang betul-betul severe, maknanya perlu dimasukkan ke hospital ataupun alahan yang teruk, hanya dalam kadar 0.05%. Kalau 0.05% ini kita translate kepada jumlah yang lebih besar, maknanya kalau kita ada 1 juta dos penggalak yang kita berikan, dalam lebih kurang 5 kesan sampingan yang teruk. Serius lah. Kesan sampingan, kalau kita bandingkan side effect ini berbandingkan dos pertama dengan dos kedua, maknanya jumlahnya adalah lebih kurang sama dengan dos pertama dengan dos kedua. Ini apa yang berlaku di Malaysia. Kalau kita bandingkan pula dengan data dunia, maknanya jumlahnya juga sama. The rare side effect ataupun side effect yang teruk itu, side effect yang teruk kita katakan sebagai alahan yang teruk ataupun tiba-tiba dia ada yang kita panggil myocarditis, radang pada jantung ataupun blood clot dekat otak, itu maknanya side effect yang teruk tu sangat kurang dan sama dengan data-data dunia. Dan data ini juga sama pada dos primer, dos yang pertama dan dos yang kedua. Jadi kenapa tiba-tiba sekarang ramai orang mengatakan tentang side effect? Sebabnya kita kena tengok waktu dos pertama dengan dos kedua, waktu kita beri dos pertama dengan dos kedua tu, waktu tu kes COVID kita tengah meningkat. Jadi pada waktu itu, rakyat Malaysia dia lagi risau tentang tak dapat rawatan untuk COVID itu sendiri. Tapi sekarang bila kita berikan dos penggalak ini diberikan ketika kes COVID itu sedang menurun. Jadi kerisauan mereka dia beralih kepada side effect itu sendiri. Jadi macam saya sendiri di tempat di KKM, kita sentiasa memantau misalnya kejadian sakit jantung ataupun kejadian stroke. Ini side effect yang kita takut daripada pemberian vaksin. Kita tengok kes-kes berlakunya sakit jantung ataupun stroke ini dia tak meningkat. Sama saja berbanding dengan tahun-tahun ini. Sama ada sebelum COVID, sama ada ketika pemberian vaksin mahupun ketika pemberian dos penggalak. Sedangkan kita dah bagi lebih daripada 30 juta dos vaksin itu sendiri. Kalau benar yang kita katakan vaksin ini menyebabkan sakit jantung ataupun stroke, pasti kita boleh nampak spike
Sebab kita bukan sikit kita bagi vaksin, dah banyak dah kita bagi. Tapi apabila kes sakit jantung, stroke ini sama saja, menunjukkan bahawa memang side effect yang teruk daripada vaksin itu sendiri adalah sangat-sangat rare ataupun sangat-sangat jarang. Saya ada satu soalan nanti cakap dengan kesan ni. Saya nak tahu tempoh tu, adakah memang 3 hari selepas tu ke, ataupun kalau 2 minggu lepas tu tiba-tiba kita ada sakit, adakah itu termasuk juga dalam tempoh yang kita boleh hitung? Boleh kata ini kesan daripada vaksin atau tidak nanti selepas ini, doktor? Sebab sekarang kita nak tunjukkan terlebih dahulu bagaimana apakah itu sebenarnya dos penggalak dan juga penerimaan orang ramai terhadap suntikan dos ini. Jom. Bermula 13 Oktober tahun lalu, rakyat Malaysia yang sudah lengkap divaksinasi perlu diberikan dos penggalak ataupun booster dalam tempoh minimum 3 bulan. Antara yang diberi keutamaan untuk mendapatkan suntikan booster termasuk warga emas, petugas barisan hadapan, individu dengan komorbiditi, wanita hamil dan keperluan keluar negara. Sehingga semalam, lebih 10 juta atau 44.7% daripada penduduk dewasa yang telah mendapatkan dos lengkap kini sudah menerima dos penggalak. Menurut pakar virologi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Nazlina Ibrahim, tujuan utama pemberian dos penggalak adalah untuk memastikan perlindungan yang optimum dapat dicapai terhadap jangkitan COVID-19. Kajian daripada Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO membuktikan terdapat kemerosotan dalam gerak balas imun pada satu tempoh tertentu selepas pengambilan vaksin. Lebih membimbangkan, kewujudan pelbagai varian COVID-19 yang baharu seperti Omicron dengan kadar penularan 5 kali ganda lebih mudah berbanding virus asal pastinya memberi ancaman yang lebih berisiko. Seiring dengan pemberian dos penggalak yang kian meluas, ada segelintir masyarakat mula mempersoalkan kesan sampingan vaksin ini. Malah ada juga yang mendakwa suntikan booster boleh mendatangkan kesan buruk. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, laporan kadar kesan sampingan susulan imunisasi bagi dos penggalak adalah kurang berbanding rekod dicatatkan sepanjang program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK dilaksanakan. Bahkan, kesan sampingan yang dilaporkan hanyalah sekadar demam, sakit kepala, sakit pada tempat suntikan dan keletihan. Okey saja, saya tak ada apa-apa. Saya sudah 3 hari dah, okey dah. Tapi ada sakit lah. Tak sakit banyak lah, sikit-sikit. Ada yang pakcik jumpa, kawan-kawan pakcik, yang selepas cucuk booster ni ada yang sakit. Kan? Ada yang selepas seminggu, ada yang kata demam. Kan? Tapi pakcik dah cucuk, pakcik Alhamdulillah lah. Allah Ta'ala bela elok, Alhamdulillah. Dia ada banyak dia punya consequences dia lah. Kita tak tahu lah atas antibody setiap orang ke. Booster first tengah sakit tu susah naik, second day. Dan hari ketiga saya asyik sakit perut berak kata macam tu lah. Lepas tu tahu, okey lah tak ada apa. Tangan saya lenguh je lah, itu je. Kak ipar saya demam. Semalam dah ambil booster, hari ni demam. Itu je lah. Kita punya ikhtiar dengan apa yang berlaku sekarang. Kita nak mengelakkan macam banyak-banyak lagi virus yang macam now kat Omicron untuk avoid lagi jangkitan kepada kita. So pentinglah untuk ambil booster sebab untuk diri kita sendiri juga, untuk kepentingan orang lain juga. Maklumat yang tidak sahih di media sosial kini boleh mengakibatkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat tentang isu sebenar pengambilan dos penggalak. Tidak kira apa jua kesan sampingan selepas suntikan booster, pendapat serta saranan daripada pakar kesihatan wajar dijadikan sumber rujukan utama. Baik, itu dia sikit penerimaan dan juga respon daripada orang ramai berkaitan dengan penerimaan dos penggalak ini dan mungkin ianya boleh juga memberikan pandangan lain lah terhadap anda yang masih lagi belum ambil dos penggalak ini. Fariha ada soalan kan? Ya, saya ada soalan, doktor. Silakan. Okay, sebab tadi doktor cakap memberi kesan dan sampingan. Kadang-kadang kita tahu bila kita ambil dos penggalak ni dalam 3 hari tu mesti demam dan sebagainya. Tapi saya nak tahu, lepas kita dah ambil booster tu, sebab ini jadi pada diri saya sendiri, saya masih ada macam sakit kepala dan sebagainya. Berapa lama sebenarnya kesan daripada lepas kita ambil dos penggalak tu, kita akan mengalami kesan yang disebabkan oleh booster tu. Sakit kepala, kaki kita rasa macam semua tak kena. Sistem badan tu macam nak proses mungkin. Sebab saya kena 1-2
jenis yang lain. Tiba-tiba dapat dos penggalak Pfizer. Itulah bila kita berkata tentang kesan sampingan ataupun side effect daripada dos penggalak itu sendiri, kebanyakan daripada kesan sampingan daripada dos penggalak ini kita lihat kalau yang betul-betul yang kita risau misalnya alahan yang teruk tu, kalau alahan yang teruk tu dia memang berlaku dalam masa kurang daripada 30 minit, paling lama pun daripada 1 jam. Itu alahan yang teruk. Okay. Kemudian pada alahan kesan-kesan sampingan yang lain misalnya demam, lemah badan ataupun sakit tangan. Itu biasanya kita boleh lihat dalam masa 2-3 hari kebanyakannya, tapi dia boleh juga berlanjutan kepada 1 minggu. Kalau kebanyakan kepada kesan-kesan sampingan, kita akan pantau sehingga 1 minggu. Sebab kebanyakanlah lebih daripada 70% kesan sampingan berlaku pada tu. Ya. Kalau ada pun yang kita pantau, kesan side effect daripada ni yang kita takut misalnya blood clot ataupun darah beku di dalam otak. Ini very rare side effect lah. Maknanya 4 daripada 1 juta suntikan dos penggalak tu kemungkinan ada berlaku blood clot. Ataupun myocarditis radang. Yang tu kita mungkin boleh pantau dalam misalnya dalam tempoh 3 minggu misalnya. Itulah. 3 minggu. Okey, doktor ni ada juga komen mengatakan bahawa macam-macam perkara yang mereka dengar dan juga mereka baca lah kan. Okey, mungkin sekarang ni kalau kepada mereka yang belum lagi menerima dos penggalak ada temu janjinya nanti, dah dapat temu janji dan perlu pergi. Apa persediaan yang mereka perlu lakukan untuk mendapatkan suntikan dos penggalak ni? Sebab nak tak nak memang ini akan bermain-main di fikiran lah kan. Kita ni nak bersedia macam mana, kesan sampingannya nanti macam mana. Jadi nasihat doktor? Persediaan sebelum seseorang itu mendapatkan dos penggalak, kalau seorang itu nak dapatkan dos penggalak, pastikan yang pertama sekali kena sihat sebelum ambil vaksin itulah. Okey. Sebab nanti kita nak deal dengan side effect vaksin itu lagi. Dan pada masa yang sama kita kena pastikan dia sihat, maknanya tak ada demam ataupun cukup makan sebelum ambil dos penggalak itu sendiri. Dan tidak menerima apa-apa simptom yang memungkinkan seorang itu sebenarnya dapat COVID sebelum dapatkan vaksin. So kita nak bagi badan kita betul-betul fokus untuk mendapat vaksin itu sendiri. Itu persediaan yang penting lah. Ya. Saya kan ada satu soalan pasal dos penggalak ni, tapi pasal kanak-kanak. Sebab saya ada anak. Kan, kita ni ibu bapa. Jadi kan, mungkinlah doktor, bagaimana? Sebab saya ibu bapa, saya setakut. Boleh tak terangkan sikit pasal dos penggalak untuk kanak-kanak ni? Kan, sebab sedangkan kita orang dewasa ni pun, kita kena pun sakit. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita ni? Kata nak start dah kan? Kalau kanak-kanak kita tak panggil dos penggalak sebab dia masih lagi dos primer sebab kita belum bagi lagi dia kepada kanak-kanak. Okey. Kanak-kanak ni kita setakat ini yang dah luluskan adalah untuk bagi Pfizer. Kemudian Pfizer yang kita berikan kombinasi daripada Pfizer ini yang kita berikan dengan dos yang berbeza. Maknanya dos yang diberikan kepada orang dewasa dengan dos yang diberikan kepada kanak-kanak adalah berbeza. Setakat ini daripada kajian phase 1, phase 2, phase 3 yang telah dilakukan kanak-kanak, kita dapati yang diluluskan selamat untuk diberikan kanak-kanak adalah Pfizer. Okey. Kemudian setakat ini apa yang kita berikan fokus kita untuk berikan vaksin kepada kanak-kanak adalah mereka yang berisiko tinggi dahulu. Yang berpenyakit dan sebagainya. Sebab apa? Yang kita takutkan kepada COVID-19 ini di kalangan kanak-kanak adalah komplikasi yang kita panggil multi inflammatory response system. Maknanya apabila dia dapat COVID tu, dia boleh ada radang dekat semua organ dekat dalam badan kanak-kanak. Itu yang kita risau. Dan ini lebih tinggi risikonya kalau ia berlaku kepada kanak-kanak yang kurang imuniti ataupun kanak-kanak yang berisiko tinggi. Okay, sebab itu sekarang ni apabila kita nak memulakan vaksinasi kepada kanak-kanak, kita mulakan kepada mereka ini dahulu. Kemudian barulah dia akan diperluaskan sekiranya perlu kepada kanak-kanak yang lain. Adakah dia selamat ataupun tidak? InsyaAllah selamat. Kandungannya berapa doktor? Dia kurang. Kalau tak silap saya, dia sebab botol yang kita berikan kepada kanak-kanak tu dia berbeza dengan botol adult. Dia bukan yang kita ambil vial untuk adult tu kita bagi kepada kanak-kanak, tak. Dia memang ada untuk khas untuk kanak-kanak. Kuranglah daripada dia kurang. Sebabnya dia tujuan yang kurang tu kita nak tengok dos yang mana yang kita boleh berikan kepada kanak-kanak
yang menjamin efikasinya, maknanya keberkesanan vaksin itu pada masa yang sama mengurangkan side effect yang diberikan kanak-kanak. Maknanya dia telah ditentukan tahap dia supaya dia selamat untuk kanak-kanak. Okey, puas hati dengan jawapan tersebut. Dengan Ibu. Okey, baik. Yalah, bukan apa, ini memang saya kira adalah satu pemahaman dan juga pertanyaan yang rutin lah. Kan? Saya pun ada anak sendiri. Saya sendiri. Kan kita Betul. Cara doktor faham tu. Faham lah ni. Okey, doktor, yang terakhirnya mungkin sekarang dah berada di fasa yang mana untuk dos penggalak ni, dan apa lagi yang akan dipertingkatkan untuk pemberian dos penggalak ni daripada pihak KKM sendiri? Sekarang ni kita tengah nak mempertingkatkan sebenarnya pemberian dos penggalak sebab kita setara dengan negara-negara lain, dengan negara maju apabila dos penggalak ni kita boleh tingkatkan lebih daripada 50% seperti di UK misalnya, supaya apabila dos penggalak ini tinggi, anda kata ada datang varian Omicron, dia tidak menyebabkan peningkatan kes yang terlalu banyak seperti apa yang berlaku pada negara lain. Juga kita kena tekankan sekiranya seorang itu mendapat dos penggalak, sebenarnya dia lagi mengurangkan seseorang itu untuk mendapat COVID-19 itu sendiri, ataupun dia mengurangkan risiko seorang itu mendapat kematian pada COVID-19. Keadaan yang lebih kritikal kan. Baik. Terima kasih banyak-banyak Dr. Muhammad Fadzli Khairi, pakar perubatan kesihatan awam KKM. Jadi kita harapkan kalian bolehlah kan dengan apa yang ada sekarang ini, pertimbangkan mana yang takut tu pergi. Kami dah kena dah. Awak belum Belum, saya reschedule. Saya reschedule Sebab time tak sihat, saya ikut nasihat doktor lah. Sebab kalau tak sihat, kita kena reschedule. Tapi dah ada pemahaman sebegini, insya-Allah saya tak sabar nak tunggu schedule. Bagus. Jangan tak ambil pula. Depan doktor kan. Baik, kita nak bersama ketika kembalinya nanti. Kita kan nak tahun baru Cina. Ramai yang berbaju warna merah lah kat sini. Dah beli baju belum? Dah buat baju belum? Okey, ini kita kongsikan berkenaan dengan koleksi pakaian untuk tahun baru Cina ini bersama dengan Preka Fashion. Kelvin tu, silakan. Kelvin Tu, nama yang cukup dikenali dalam industri fashion tanah air. Mula meminati dunia fashion seawal usia 8 tahun, Kelvin merupakan graduan dari Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT Australia, dengan ijazah seni jurusan fashion. Dulu Mak Kelvin kerja di Sungai Wang, dan masa tu trend dia adalah beggars look. Look macam pengemis. Dan lepas tu dari sana saya cakap, hudungnya trend tu. So saya dah cakap, bila saya dah besar saya nak jadi designer, saya nak desainkan baju yang cantik untuk semua orang pakai. Dari sanalah Kelvin mula minat dan buat sketching. Buat sketching fashion lah. Anak jati Kuala Lumpur ini bukan sahaja terkenal di kalangan selebriti, malah juga terkenal dalam kalangan orang kenamaan. Kelvin Tu ni saya kenal dah lebih 10 tahun. Lepas tu saya mula buat baju dengan dia dari mula saya kenal dia, dan bagi saya hasil kerja dia memuaskan dan dia very accommodating. Setiap kali saya nak, walaupun 2 hari pun dia boleh jahit untuk saya. Jadi to me his service is good. Hasil kerja dia pun cantik, especially his beading. I think memang cantik sangatlah bidding-bidding yang dia buat kat baju saya tu. Memang sesuai lah dengan cita rasa saya. Sebenarnya saya boleh buat berbagai jenis baju. Tetapi Kelvin sekarang lebih suka buat dengan kain-kain tempatan macam kain tenun di Raja Pahang, batik Terengganu, batik Malaysia, songket kan. Sebab saya rasa kita ada banyak jenis kain yang memang cantik dan indah, dan kita kena preserve. Sebab kalau kita tak menghargai seni-seni kita sendiri, siapa nak hargai kan? Sekitar 18 tahun lalu, Kelvin telah diberi kepercayaan untuk menaja busana acara Gilang Gemilang, Anugerah Bintang Popular Berita Harian. Itulah yang menjadi titik permulaan nama Kelvin Tu melonjak naik. Dari sana Kelvin dapatlah the Malay market. Tetapi Kelvin tak plan pun, sebab Kelvin educated di Australia kan. So Kelvin sebenarnya belajar buat baju kurung di Malaysia. So maksudnya Kelvin observe apa tu baju kurung sebenarnya.
So Kelvin akan gabungkan knowledge Kelvin dari segi cutting potongan dan gabungkan tu dengan baju kurung yang kita ada dekat Malaysia ni dan jadilah cutting kita sendiri. Pakaian tradisional yang Kelvin paling banyak buat adalah dari bangsa Melayu. Pakaian kalau untuk orang Cina biasanya waktu Tahun Baru Cina lah kita banyak buat Cheongsam. Sekarang kita buat Cheongsam lah. Lepas Raya Cina ni kita akan start untuk fikir pasal baju raya lah. Ketika pandemik COVID-19 mula melanda negara pada tahun 2020, Kelvin juga merupakan antara mereka fashion yang menjahit peralatan perlindungan peribadi PPE untuk disumbangkan ke beberapa hospital. Kita dapat sumbangan tu dari followers IG dan customer dan kawan dan family Kelvin. So kita dapatkan sumbangan tu, kita order kain dan lepas tu kita buatlah kat sini untuk disumbangkan terutama kepada hospital Tengku Ampuan Afzan di Kuantan dengan hospital Tuanku Nur Zahira di Terengganu. Dan lepas tu baru-baru ini kita banjir kan. So Kelvin pun ada bagi sumbangan kepada flood survivors. Kelvin sumbangkan ke semua baju RTW Kelvin yang tak terjual. Lebih kurang 2,000 helai. Untuk tahun 2022 ni, bagi Kelvin konsep Raya Cina, Kelvin akan keluarkan koleksi baju Cheongsam yang tradisional sikit lah. Sebab dan saya tetap guna kain tenunan. Sebab tahun ni kan kita dah 2 tahun PKP kan. So saya nak back to the basic lah. Memiliki pengalaman selama 29 tahun dalam industri fashion, banyak mengajar Kelvin dalam mereka dan menata rias pelbagai jenis pakaian, terutama pakaian tradisional. Fokusnya bukan sahaja pada pakaian tradisional kaum tertentu, malah Kelvin mencurahkan sepenuh minatnya dalam meneroka keistimewaan pakaian tradisional dari pelbagai kaum. Semangat. Okey, ini antara kempen Tahun Baru Cina Media Prima. Jadi hari ini kita nak bersama dengan dua personality kita. Ya, dan sangat menarik, ceria dan juga yuhu, iaitu Owen Yap dan juga Ong Chin Yee bersama dengan kita. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Sudah raya warna merah. Hari ini warna merah. Saya pun sudah ong lah sini. Okey, kita bercakap berkenaan dengan kempen Tahun Baru Cina ni kan. Yuhu 2022. Okey. Sekali lagi. Yuhu. Okey. Dia macam kalau kakak-kakak bawah memang selalu macam tu. Dia macam gosip baru. Yuhu. Baik, Yuhu ni nak tahu lebih lanjut. Kenapa Yuhu sebagai tema untuk Tahun Baru Cina kali ini? Kita ada ni maskot juga ni, Tahun Harimau. Ya, sebab dalam kalender Cina tahun 2022 memang adalah tahun harimau. Dan saya rasa itu harimau sangat special. Kenapa? Sebab harimau pun melambangkan negara kita, melambangkan pasukan bola sepak harimau Malaya. So sangat special kepada Malaysia. Tapi harimau juga melambangkan keberanian, cerdas, yakin, dinamik. So dalam tahun ini yang penuh dengan cabaran, kita nak membawa semangat positif kepada rakyat Malaysia dan juga kita ada buat banyak CSR nak menghulurkan bantuan kepada semua yang dalam kesukaran. Dan yang sebenarnya yang yuhu tu kalau yang ikut kalau bahasa Cina kan harimau tu lauhu. Jadi hu. Hu tu harimau. Jadi itulah sebab kita ambil nama yuhu untuk
untuk maskot kita ni nak memberi semangat lah, macam yang Cik cakap tu, memberi semangat kepada yang semua penduduk Malaysia supaya tahun ni, walaupun tahun lepas tu dah pandemik semua tu kan, kita dalam kesukaran. Tapi sekarang ni ada semangat baru, kita kita bergerak bersama untuk sebenarnya itu tema dia ada tema panjang, panggil dalam bahasa Mandarin Hu Zhu Hu Ai Xiang Qian Zhou. Iaitu Hu Zhu Hu Ai bermaksud saling bantu, saling sayang, menyayangi. So kita ada bersemangat dan melangkah ke hadapan. Look forward. Yes. Hu Zhu Hu Ai Zhu Hu. Hu Zhu Hu Ai. Yang Fariha sebut betul je. Saya punya tak berapa betul. Jauh sikit lah. Boleh jadi pembaca berita untuk ATV. Tadi kita sekali je. Sekali-sekala. Tadi kita tengok video klip kan. Cantik kalian buat tu. Itu MV. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Dia memang cantik. Cantik tempat dia. Lagipun itu udara sangat segar. Kita bangun pukul 3 pagi tau. Kita harus bergerak dari call sini. time pukul 6. Lepas tu kita sebab kena jaga SOP kan. Jadi kita buat secara kelompok. Yang semua tu kita cuma tengok ada yang jaga jarak, yang distance social distance. Lepas you buat tu, yang buat your shooting rakaman tu yang balik. Kita tak boleh yang tinggal dekat sana sebab kan kita pastikan tak boleh lepas tempat tu memang jaga. Okey, apa keistimewaan lagu ni, lagu tema pada tahun ini? Oh, itu lagu Iaitu you dengar itu melodi sangat ceria kan. Lagipun dia lirik sangat senang diingati. Dan lagipun you tengok kita ada itu Yuhu punya tarian. Kita buat yang tarian tu. Dance challenge. So saya ada Yuhu Kia ichi. Yuhu dan Kia ichi 来跳舞. Let's go we dance. Ya. Kia ichi 来跳舞. Dan selamat tahun baru kita ada bahasa Melayu. Bahasa Melayu campur. Selamat tahun baru. Itu yang buat yang semua kaum juga yang akan ikut lah. Sebab dekat kita tengok dekat TikTok lah, dekat Yahoo semua kita ada buat yang challenge, dance challenge. Sudah ramai yang kaum-kaum Melayu, yang kaum-kaum India juga yang semua seronok. Saya suka satu saudari Melayu, dia pakai cheongsam. Dia pakai cheongsam. Dia tak menari. Yuhu sangat cantik lah, best. Kita buat. Nanti kita buat. Dia jangan terkejut kalau dia pilih pemenang, pilih kita sebagai pemenang. Okey, ini kempen Yuhu kan? Mungkin untuk kempen Yuhu ni apa yang kalian lakukan kan untuk berikan sedikit pandangan baru kepada penonton-penonton Media Prima dan sebagainya, program-program nanti akan disediakan untuk tahun baru Cina macam apa? Untuk tahun ni saya dengan Cinggi akan menjadi host untuk satu program Feng Shui Fortune 2022. Jadi yang rancangan tu akan disiarkan pada setiap hari Ahad pukul 6 petang. Bermula? Dah start semalam dah ada. Tapi yang untuk yang first day of Chinese New Year tu akan berlangsung pada waktu pukul 12 tengah hari. Yang first day of Chinese New Year tu 1 hari bulan Februari. Dan dalam perancangan tu kami pun itu first time lah saya jadi pengacara untuk program Feng Shui. Dah jadi news tu pembaca berita tu tapi Feng Shui tu okeylah seronok juga, dapat juga tips untuk Feng Shui. Mungkin yang mana belum betul-betul mengenali, mereka berdua adalah penyampai berita kan. Kali ini betul-betul jadi pengacara lah. Kita interview itu Feng Shui master. Dia ada bagi tips macam mana boleh buat dekat dapur, tempat kerja untuk membawa fortune untuk tahun baru ini. Antara tipsnya satu. Kalau di tempat kerja, macam mana kita nak bagi bawa fortune tu? Itu apa? Dong-Nan-Fang. Tenggara. Ya macam dalam rumah tenggara, yang arah tenggara you boleh letak itu pokok. We call it fukui hijau. Yang itu boleh bawa itu fortune untuk pelajar-pelajar, murid-murid. Kadang orang yang kerja pun boleh ada fortune. Tengok kompas ya. Betul tenggara. Jangan silap tau. Jangan silap arah. Okey, ini dibawakan juga barangan-barangan eksklusif sebenarnya kempen Yuhu ni. Jadi mungkin nak cerita sikit apa yang kita ada di depan ni? Comel. Kita dekat sini. Okey, yang kita sebenarnya ada maskot. Ya, kita ada maskot, tapi untuk penonton MBC dekat rumah yang malangnya Sudah malang. Ya, malangnya. So sorry.
Ini dah habis out of stock. Dah habis. Kenapa? Sebab 2 minggu lalu sudah dah sold out. Tapi tak apa, yang ini Memang masih ada. tinggal dua sajalah. Tinggal dua sangat je. popular. Sangat popular. Sebelum dia keluar, kita sudah ada buat publicity. Yeah. Ada banyak followers tanya, mana boleh dapat yang order. harimau. Kita order online. Tapi bila itu stok sampai, satu Dah hari I dengar dalam popular. Dia pagi, dia dapat stok. Malam sudah habis. Dah habis. Kita jual dekat popular. Tapi dekat online tu memang semua dah out of stock. Dah tak boleh dah? Dah tak ada dah. Tapi tak apa. Tapi yang ni tak apa, tak ada. Tapi ini masih ada. Angpau okey. ada. Apa yang ada? Bagi tahu apa yang ada. Angpau ada. Itu face mask. Face mask ada. Ini yang penting ya. Ada harimau sini. Dekat ni yang ada yang untuk kanak-kanak juga. Untuk yang itu kanak-kanak family pack, family pack. ada adult, ada untuk children punya. Ya, ada dan itu juga free yang gift. yes. Dan Lepas tu yang ni mask kalau holder. you suka itu t-shirt pun boleh Okey, order. t-shirt ni pun ada lah. Ya, ada. Boleh, t-shirt. boleh. Dia boleh custom made. Boleh You custom boleh print you punya surname, you punya nama, and then dia ada banyak corak harimau dengan different tu expression. You boleh pilih lah. Lepas tu untuk tahun harimau ni semoga setiap orang pun akan jadi berani dan cerdas, dinamik macam harimau, macam Yuhu kita ni. Macam Yuhu. Itu dia. Betul. Kita harapkan Ya, banyak ong lah. Betul, dan macam kalian berdua juga sangat energetik pagi-pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Ya, Terima kasih. Selamat kongsi pacai lah untuk minggu depan ya. Ya, kau pasal semoga Dah semua pulang kampung kan? Ya, besok I pulang kampung. Okey, hati-hati. Awal tak galut Awak tak galut balik Penang lah. Lepas tu orang balik Melaka tak? Balik juga. Tapi okeylah, Melaka dekat sikit. Okey. Semoga semua sihat dan kuat seperti harimau. Ya. Terima kasih kepada Ong Yap dan juga Ong Ching Yi dan kasih. juga kalian yang akan menyambut Tahun Baru Cina nanti. Moga-moga tahun ni membawa tuah yang banyak dan juga jaga kesihatan. Betul. Kan? Kita nak seimbang lah sekarang ni kedua-duanya kan. Tapi apa pun, jaga keselamatan juga. Kita nak berteriak seketika selepas ni kita nak bersenam, bersihat-sihat juga bersama dengan anda semua dengan berzumba hanya di Malaysia hari ini. Common love isn't for us. We created something phenomenal. Don't you agree? Don't you agree? You got me feeling diamond rich. Nothing on this planet compares to it. Don't you agree? Don't you agree? Who needs to go to sleep when I got you next to me? Adrenaline keeps
Geram je, baju je tak sesuai. Rasa macam nak masuk ni. Okey, Okay, Coach boleh ni. Selamat pagi kepada kalian semua. Terima kasih bersama dengan kami. Kita bersama dengan Coach Remy Sisa. Remy Sisa. Coach, sebenarnya untuk pengetahuan dah lama kami tak dapat tetamu yang bersenam melakukan aktiviti seminggu depan. Selamat datang kita ucapkan. Terima kasih. Mungkin boleh kongsikan antara pengenalan terhadap Zumba ni yang boleh dilakukan oleh mereka yang menonton kita di rumah ni, Coach. Okay, by the way, Zumba ni ialah satu cardio exercise, right? Dia mix of mostly Latin punya song. Okay, dia blend dengan fitness punya style lah. Yeah. Alright, dia punya workout duration is about 90 minutes. Okay. 60 minutes, sorry. 60 minutes. Yeah. Okay. So, yeah. Suitable for beberapa peringkat umur lah. Alright, kita ada beberapa type of program also. Macam contohnya Zumba Kids, Zumba Kids pun ada. Okay, Zumba Gold, and Zumba Step, Aqua Zumba, and banyak lagi lah. Baik. Right. Saya risau tengok Remy baru lepas ni perlu lepas tu pakai mask buka sekejap sikit. Mungkin boleh ambil angin dulu ya. Baik, sekarang kita tahu kalau kita berzumba ni sebagainya, ada orang sebab kan ni tahun 2022 nak kuruskan badan sebagainya. Kita nak tanya juga sebenarnya bagaimana kalau kita nak tahu tips-tips yang macam untuk kecilkan lengan, perut, mungkin ada bahagian-bahagian tertentu yang boleh memberi kesan jugalah kepada dengan berzumba ni. Okay. So I share general tips sajalah. Alright. So kepada macam siapa nak kuruskan some part of your body kan. Okay, kita ada beberapa tips lah. Contohnya yang paling for example you nak kuruskan you punya lengan. Okay, contoh. So you boleh guna bicep curl. Right, bicep curl you do macam 12 repetition, okay? 3 set. Okay. 1 minggu. 1 minggu straight. 1 minggu, yes. Berapa kali? 12 repetition. 12 kali. 3 set. 3 set. Okay, satu set 12 kali. Satu set 3 set. Satu set 12 kali. Satu hari sekali. Satu hari sekali pun okey. Ada lain lagi. Itu first. Okay, second you boleh buat macam contoh you nak buat sama juga lengan. Okey, saya ada satu kawan. Okey, dia tunjuk push up. Push up. Okay. Boleh tunjuk. Ini Zin Lilian. Okey, Zin Lilian. Okey, dia boleh buat push up Okey. Tangan straight. Okey, body straight. Okey, down. Okey, up. Ya. Berapa kali? Sama juga 12 kali. Kalau repetition. Tapi saya kalau tak boleh lah push up, penat lah. Tak boleh push up. Dia ada tahap yang mudah kan untuk dia ada optional punya. Okey, tunjuk yang optional punya. Okey, same thing also. Okey, bend your knee. Kaki di situ ya. Okey, simple sikit. Okey. Sama juga, down and up. Berapa set? 12 set. Satu set 12? 3 kali set. 12 kali repetition. Untuk satu set. Okay. Kalau tak boleh juga, okay, lean on the wall. Okay, lean on the wall. Okay, ada satu dinding. Dari mana-mana dinding, sama juga. Okay, paling simple punya. Macam push up lah, walaupun dia dinding. Kalau tak boleh juga, berserahlah. Memang tak boleh kecilkan lengan tu. Okey, kita sebenarnya memang malu-malukan lah. Mungkin nak perkenalkan, ini semua dari mana ni? Mana yang lain, ahli lain? Jom. Siapa mereka semua ni? Okay, sekarang ni lepas tahun 2022, apa yang kalian mungkin nak cari ahli baru ke nak bersama dengan kalian untuk berzumba? Basically kita ada macam up and down lah after lockdown kan. So kita ada member baru, yang lama pun still ada lagi. Ada yang dah tinggalkan kita, macam tu lah. Alright, so ini saya punya kawan ada yang daripada Subang Jaya, daripada Kepung, daripada Seri Kembangan. Zin Lilian, semua ni instructor. Instructor juga. Saya punya kawan instructor. Semoga berjaya semua dalam misi untuk terus kekal sihat 2022 ni. Baik, kalian juga nanti bolehlah kan sihatkan badan untuk tahun 2022 ini. Moga-moga seperti tadi orang cakap tahun baru ini membawa tuah dan juga kesihatan yang baik. Baik. Zumba kelas. Terima kasih kepada Remy dan juga rakan-rakan yang lain. Terima kasih juga kepada kalian yang menonton MHI. Dan esok kami akan bawakan seperti biasa juga topiknya iklan di Lebuh Raya. Ada isu terbaru yang telah pun dibangkitkan pada ketika ini. Jadi teruskan menonton bersama kami di Indonesia hari ini. Okey. Jaga diri. Jumpa lagi MHI nanti.
nothing to lose. When I'm down, you can bring me up, 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 up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. When I'm down, you can bring me up, 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 up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. You can use that magic touch. You can use that magic touch. I was running all the time, babe. You came and slowed me down. It's me, myself, and you now, levitating off the ground.